hijrah bentuk negara maju dan perpaduan utuh. Tiada keperluan pembenihan awan di Gelang Patah, Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 edisi 1 September 2019. Anda bersama saya, Nur Lela Muhammad Nur. Seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri yang bakal mengambil tempat akan dimulakan dengan perkembangan dari Kelantan bersama penyampai Nur Hazwani Zakaria. Diikuti dengan Sabah dan Sarawak, masing-masing bersama Muhammad Dia Sahlan dan Fazril Hisham Effendi. Dan akhir sekali, Sharmila Rastam bersedia di RTM Pulau Pinang. Setia bersama N5. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk berhijrah membentuk sebuah negara yang maju dengan asas perpaduan dan keharmonian yang utuh sempena sambutan Ma'al Hijrah 1441 Hijrah. Seri Paduka Baginda bertitah penghijrahan negara ke tahap yang lebih tinggi boleh dicapai melalui pembentukan semangat toleransi dan kerjasama rakyat berbilang kaum yang menjadi asas kukuh kepada perpaduan negara. Justru dalam kita berusaha melakukan penghijrahan kepada hidup bermasyarakat yang lebih toleransi serta disemai dengan bunga kasih sayang, janganlah pula kita mengabaikan tuntutan agama dan hukum Allah SWT. Al-Sultan Abdullah dalam titah baginda turut menyeru rakyat supaya memelihara nikmat dan rahmat kemerdekaan yang dikecapi negara buat generasi akan datang. Semenjak negara kita mencapai kemerdekaan 62 tahun yang lalu, Malaysia telah melalui pelbagai peristiwa penghijrahan yang amat menakjubkan. Negara telah melalui pembangunan fizikal yang pesat, peningkatan ekonomi yang mampan dan juga melalui kematangan lanskap politik. Pada hemat saya, masih lagi terdapat banyak ruang untuk kita melakukan hijrah bersama-sama. Baginda turut bertitah peristiwa hijrah ini wajib diyakini dan dijadikan iktibar untuk rakyat melangkah maju membentuk negara Malaysia yang aman makmur dan sentosa. Sejarah telah membuktikan bangsa dan masyarakat yang berjaya sentiasa melakukan perubahan dan penghijrahan. Baginda turut menyokong usaha-usaha untuk meletakkan tadbir urus negara berasaskan kepada disiplin ilmu maqasid syariah. Melalui pendekatan ini, penghijrahan tertinggi yang boleh dicapai adalah dengan memartabatkan kebaikan dan menolak keburukan dalam diri setiap rakyat. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar suhu kebencian antara kaum dan agama dihentikan segera. Bertitah pada sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Perak 1441 Hijriah 2019 di Ipoh, baginda bertitah bahawa suhu politik pasca pilihan raya umum ke-14 semakin hari semakin dipanaskan. Apakah kebenaran yang mahu diperoleh oleh sebahagian mereka yang bergelar pemimpin bersaing mempamerkan ego masing-masing hingga sanggup meletakkan nilai diri segini rendah dalam hasrat mencari pengaruh dan mendapatkan sokongan politik. Sedarilah serpihan daripada letupan bom jangka ini tidak mengenal mangsa. Malah anak cucu serta kaum kerabat pemasang bom jangka turut terdedah kepada akibat daripada perbuatan-perbuatan berfikiran singkat.
Selain itu, baginda turut bertitah agar undang-undang wajib didaulatkan agar keselamatan nyawa, keselamatan harta benda warga yang tidak berdosa terjamin dilindungi. Mengakhiri titah, Sultan Nazrin turut memanjatkan doa agar Malaysia diamanahkan dengan pimpinan yang amanah, ikhlas, membawa suara kesederhanaan, munasabah, rasional dan suara persaudaraan agar rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini hidup rukun serta harmoni. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim. Ilmuwan dalam bidang alam sekitar Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dianugerahkan Tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1441 Hijrah 2019 Masihi. Pemilihan dibuat atas sumbangan besar dalam memartabatkan Islam di peringkat nasional dan global yang diiktiraf pelbagai pihak. Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini, pemegang ijazah Doktor Falsafah Kejuruteraan Alam Sekitar, aktif dalam kegiatan melestarikan alam sekitar selari konsep Rahmatan Lil Alamin yang dianjurkan Islam. Sehingga kini beliau telah menghasilkan lebih 40 buku, 300 kertas akademik dan lebih 2,000 artikel berkaitan alam sekitar, pendidikan tinggi dan budaya ilmu. Sebagai orang Islam, kita perlu menunjukkan contoh teladan yang baik untuk melestarikan alam sekitar. Ayat yang Allah turunkan ni ada dua. Satu, ayatullah dalam bentuk mushaf yang kita baca Quran tu. Yang kedua ialah ayatullah, iaitu alam sekitar yang kita ada. Alam raya yang kita ada. Jadi, orang Islam seharusnya menjadi contoh teladan bagaimana nak melestarikan alam sekitar. Dan kita kena faham apa tugas dan tanggungjawab kita. Semua yang berkaitan dengan ajaran Islam ni adalah berkaitan untuk kita menjadi lebih baik. Contohnya kita nak semayang, kita kena ambil cari air. Kita perlu ada pelestarian air. Ketidak, kita tak ada cara untuk ambil semayang. Kalaulah tak ada air, kita kena pelestarikan kita punya tanah supaya tanah kita tak tercemar untuk kita bertayamum. Jadi orang Islam dalam hidupnya sentiasa mencari air dan tanah untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan kita juga tahu bahawa seluruh alam ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca surah Al-Isra ayat ke-44, ya, langit, bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita yang tak tahu. Jadi tugas kita sebagai orang Islam ialah pastikan kalau kita pun tak bertasbih, jangan kacau alam yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepakaran serta pengalaman luas dimiliki melayakkan beliau memperoleh pelbagai pengiktirafan, antaranya Anugerah Air Malaysia, Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Negeri Sembilan dan Ijazah Kehormat Doktor Sains dari Newcastle University, United Kingdom. Dalam pada itu, Pengerusi Majlis Fatwa Emiriyah Arab Bersatu UAE, Syekh Abdullah Syekh Al-Mahfud dianugerahkan Tokoh Antarabangsa Ma'al Hijrah. Beliau terkenal dengan fatwa dan pandangan dalam isu-isu baru yang sering menjadi rujukan umat Islam khususnya di Barat. Syekh Abdullah pernah memegang pelbagai jawatan penting di UAE, antaranya Ketua Mahkamah Syariah, Timbalan Ketua Mahkamah Rayuan dan Ketua Mahkamah Tinggi. Antara penulisan terkenal beliau adalah Dialog dari Jauh tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Keamanan dalam Islam dan Terorisme, Diagnosis dan Penyelesaian. Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa menerima hadiah wang tunai berjumlah RM100,000, pingat serta sijil penghargaan. Di Negeri Sembilan, Ketua Pegawai Eksekutif McDonald's Malaysia, Azmir Jaafar diumumkan sebagai Tokoh Anugerah Korporat sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri. Anak jati kelahiran Felda Pasir Besar itu sebelum ini pernah menyampaikan sumbangan lebih RM300,000 kepada golongan kurang bernasib baik di negeri itu menerusi syarikat tempat beliau berkhidmat. Beliau mengharapkan usaha murni itu dapat diteruskan pada masa akan datang. Harapan saya insya-Allah kami akan terus melipat gandakan usaha kami di McDonald's dan juga di RMSC untuk kebajikan rakyat Malaysia, khususnya kanak-kanak yang kurang bernasib baik di negara ini, insya-Allah.
Terdahulu Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dalam ucapan berkata, negara yang diurus dengan kasih sayang dapat melahirkan rakyat yang saling hormat dan menyayangi, sekaligus mencipta kelompok masyarakat yang aman, maju dan sejahtera. Bertepatan tema Ma'al Hijrah tahun ini iaitu Negara Rahmah Umat Sejahtera, selaku pemimpin beragama Islam ujarnya perlunya membina laluan ke arah rahmah dan kesatuan masyarakat dalam menentukan hala tuju kehidupan bermasyarakat. Beliau turut berharap masyarakat dapat membuat pertimbangan wajar dan mengelak permusuhan yang dapat merosakkan ketenangan diri dan kesejahteraan negara. Beliau juga mendorong agar semua pihak dapat menjadi individu yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Turut berkenan berangkat Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Dalam pada itu, bekas Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor dinobatkan tokoh Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah 1441 peringkat negeri. Anugerah disampaikan Menteri Besar Datuk Dr. Sahruddin Jamal di Pusat Islam Iskandar, Johor Bahru. Menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup untuk berjaya, beliau menasihatkan umat Islam untuk sentiasa belajar Al-Quran dan mencari guru untuk belajar mengaji dengan betul. Menurutnya, pendidikan Al-Quran juga tidak mengenal usia dan perlu diterapkan seawal usia kanak-kanak, seterusnya menjadi penyuluh hidup mereka. Jaga anak-anak kalau ada anak-anak, dan jaga sendiri juga anak-anak, jaga suami, jaga jadi orang yang berilmu. Yang keduanya, anak jangan lupa sampai hafal Quran. Saya anak dan anak Quran. Jadi nasihat saya belajar Al-Quran lebih baik, lebih memberikan satu manfaat dunia dan akhirat. Kalau lain-lain tak. Mana Quran boleh ngaji, dengar, mesti belajar dengan orang. Dengar tak boleh. Ishak 77 tahun mula berkhidmat sebagai pegawai hal ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIJ pada 1977. Antara sumbangan kepada masyarakat sehingga kini adalah penasihat Surau An-Najah Desa Harmoni, pengerusi Surau Al-Husnah Desa Harmoni dan pemimpin zikir Asma'ul Husna. Beliau yang dilahirkan pada 18 Disember 1942 berasal dari Pontian kini menetap di Kluang. Di Terengganu, kegigihan seorang usahawan orang kurang upaya OKU penglihatan dalam menghasilkan seluar jeans melayakkan Ahmad Safwan Nizam Kamarudin menerima anugerah tokoh OKU pada majlis sambutan Ma'al Hijrah yang berlangsung di Stadium Negeri. 21 tahun berasal dari cabang 3 Jertih Besut menawarkan perkhidmatan itu dengan jenamanya sendiri iaitu Raw Denim House sejak 8 tahun lalu. Walaupun Ahmad Safwan tidak mempunyai latar belakang dalam bidang fashion, namun minatnya yang mendalam menyebabkan penghasilan seluar jeans dikenali di seluruh dunia. Beliau antaranya turut mendapat tempahan dari beberapa negara seperti Australia, Switzerland, Jerman dan Amerika Syarikat. Ini adalah satu peluang untuk saya pergi lebih jauh lagi dalam saya punya bidang, dan mungkin lepas ni saya akan menyediakan satu platform online yang lebih baik bagi pemasaran jeans saya ke secara global lah dan meluas. Sementara itu, Nurzalia Jasmine Abdullah berasal dari Filipina menerima anugerah tokoh aktivis saudara kita. Khidmatnya sentiasa diperlukan dalam menyumbangkan idea, tenaga dan keuangan melalui pelbagai aktiviti tarbiyah kepada mualaf bersama-sama Maidam. Sebelum ni kita aktif dalam saudara kita, kerja-kerja saudara kita. Biasa kita pergi melawat saudara-saudara kita. Sekarang ni banyak ikut aktiviti Maidam. Apa-apa nak kita pergi
tempat orang asli, ziarah orang asli, ziarah orang-orang yang sakit. Tahun ini Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut dianugerah sebagai tokoh Ma'al Hijrah Terengganu. Beliau yang dilahirkan di Kampung Rusila, Marang pada 20 Oktober 1947 itu merupakan tokoh ulama dan ahli politik gerakan Islam yang terkemuka di peringkat nasional dan antarabangsa. Datuk Seri Abdul Hadi menerima hadiah wang tunai RM10,000, umrah, persalinan RM500, piala dan sijil penghargaan. Hadiah disampaikan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dalam majlis itu, Sultan Mizan turut berkenan menyampaikan 13 lagi anugerah untuk pelbagai kategori. Umat Islam harus sedar dan benar-benar menghayati mesej peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dengan pengertian yang sebenar. Hijrah bukan sahaja daripada sudut material, malah menyeluruh meliputi fizikal dan rohani. Hijrah dan pembinaan tanah air berkait rapat antara satu sama lain. Selain mengangkat prestasi individu, ia turut merangkumi hal ehwal kemasyarakatan dan negara. Sempena sambutan Ma'al Hijrah 1441 Hijriah, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengingatkan pentingnya hijrah minda dilakukan seperti mana dituntut dalam Islam seiring kemerdekaan yang dinikmati sehingga hari ini. Laporan Andy Reza Rohadiat. Perubahan minda menuntut seseorang individu lebih terbuka menerima perbezaan. Dalam konteks Malaysia, kepelbagaian agama dan bangsa merupakan satu kelebihan yang perlu diraih demi mengekalkan keutuhan perpaduan dan kesejahteraan negara. Setiap warga negara perlu menghormati perlembagaan yang menghuraikan dengan jelas hak asasi dan kepentingan semua peringkat masyarakat. Perlu memainkan peranan yang penting untuk menghubungkan dan mengintimkan hubungan sesama kaum dengan mengambil asas-asas kebersamaan dan bukan hanya melihat nuktah khilaf atau perselisihan. Makanya kita baca dan kita pupuk dan kita adakan acara kebersamaan sesama kita, insya-Allah. Pendapat sama turut disuarakan yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Nik Omar Ning Abdul Aziz. Toleransi sesama saudara seagama dan penganut kepercayaan lain merupakan satu tuntutan dalam Islam. Sekiranya rakyat memahami harga sebuah keamanan, sebarang desakan yang boleh menerbitkan bibit-bibit permusuhan pastinya ditolak sama sekali. Memanglah kita tak nafi politik itu sebahagian daripada agama. Tapi mempolitikkan semua isu dan mengatakan seolah-olahnya pandangan kita sahaja ataupun kumpulan kita sahaja yang benar, yang betul, pandangan orang lain, pandangan kumpulan lain semuanya salah dan sesat, ini sebenarnya tidak membantu kepada perpaduan tersebut. Bagaimanapun bukan mudah menyempurnakan hijrah tanpa memahami konsep sebenarnya. Hijrah perlu diiring dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang merupakan kunci utama dalam usaha mencapai dan mengekalkan kemajuan ummah. Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh pemikir Islam, pernah berkata, bukanlah kita ni lemah ataupun bukanlah salah kita dengan sebab bukanlah teruk sangat dengan sebab kita bantu musuh, tapi lebih teruk lagi apa yang ada dalam kita dengan kejahilan. Akhirnya kita tak kenal musuh, akhirnya kita tak kenal bagaimana kita nak bermula, daripada mana kita nak bermula, bagaimana cara yang terbaik kita bermula, bagaimana kita menghadapi musuh-musuh, bagaimana kita nak melonjakkan diri kita ke arah kelebihan. Antara pengajaran besar daripada hijrah adalah perubahan di sudut minda kita sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan teknologi, isu-isu baru terkini yang perlu kepada perubahan minda supaya hasrat kerajaan, hasrat kita untuk menjadikan Malaysia antara negara contoh, bukan hanya untuk sekitar ASEAN tetapi contoh sampai ke peringkat dunia.
Hijrah Rasulullah SAW dari kota suci Mekah ke Madinah memberi pengajaran penting kepada umat Islam. Api persengketaan antara Aus dan Khazraj berjaya dipadamkan melalui persaudaraan, manakala rasa terasing orang Muhajirin dapat diselesaikan menerusi persaudaraan dengan puak Ansar. Segalanya menuntut pengorbanan yang disulami keikhlasan, toleransi, keterbukaan dan istiqamah untuk mewujudkan suasana aman antara masyarakat Islam dan bukan Islam. Berkuat kuasa 1 Januari depan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIJ akan menggunakan tulisan Jawi dalam urusan surat menyurat dan teks ucapan. Penggunaan tulisan Jawi itu akan turut dikuatkuasakan kepada anak syarikat serta jabatan berkaitan JAIJ. Rudin Jamal berkata, langkah itu bakal memperkasakan tulisan Jawi di negeri tersebut. Paling simple, kalau kita hendak mengaji, kita mesti tahu baca Jawi, kita mesti tahu tulisan Jawi. Jadi daripada tulisan Jawi itu, menyebabkan kita akan lebih mahir untuk mengaji. So diharapkan semua masyarakat, terutamanya Melayu Islam, untuk memastikan mereka dapat menghayati, memahami dan belajar tulisan Jawi. Belajarlah untuk menjadi lebih baik. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Ma'al Hijrah 1441 Hijrah peringkat negeri Johor di Johor Bahru. Pelaksanaan tulisan Jawi itu turut dilaksanakan bagi urusan surat menyurat di semua sekolah agama serta pejabat kadi seluruh negeri. Buat julung kalinya, Jabatan Perpaduan Negara menjalin kerjasama dengan IOI City Mall Putrajaya dalam usaha memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pemilihan pusat membeli belah itu sebagai rakan perpaduan dilihat platform serta komitmen pihak swasta seiringan dengan kerajaan dalam menghargai nilai keamanan serta keharmonian Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetamurti turut memberitahu sempena Hari Kebangsaan 2019, 24 pusat membeli belah turut menganjurkan program perpaduan yang mendapat kerjasama Jabatan Perpaduan Negara. Sebab pada hujung minggu kebiasaannya, kalau kita ambil kira, saya difahamkan lebih kurang 70% daripada rakyat Malaysia mengunjungi mall. Jadi ini adalah tempat pertemuan masyarakat antara berbilang kaum. Jadi kita ambil kesempatan ini berkolaborasi dengan mall-mall ini untuk turut serta dalam usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum yang datang ke mall ini. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis National Unity Week di Putrajaya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, pelbagai aktiviti dilaksanakan bagi menzahirkan rasa cinta terhadap negara. Antaranya program kayuhan berbasikal Merdeka Ride 2019 edisi 4.0 sejauh 20 km ke Chana, wilayah Songkhla, Thailand. Program diketuai Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail. Program bertujuan menyampaikan bantuan kepada golongan yang memerlukan bukan sahaja di negara ini, malahan menjangkau ke selatan Thailand. Lebih menarik, kayuhan kali ini turut disertai 41 orang ketua jabatan kerajaan negeri dan persekutuan di Perlis berserta 20 pegawai dari Thailand bagi melengkapkan 62 orang peserta iaitu sebagai simbolik Hari Kebangsaan. Kayuhan antara lain bertujuan mempromosikan logo Tahun Melawat Malaysia 2020 dan juga kejohanan Woodball Piala Dunia WCWC 2020 Perlis tahun depan. Antara aktiviti yang telah kita jalankan pada hari ini ialah kita mengadakan kunjungan ke masjid-masjid di sini, juga di sekolah-sekolah agama di perkampungan Chana ini bagi menyumbangkan bantuan dan juga kerjasama strategik di antara dua negeri. Tuanku Said Faizuddin Putra turut menyampaikan sumbangan agihan zakat maibs masing-masing sebanyak RM1,000 kepada 2 buah masjid dan juga sebuah sekolah agama Rung Road Witaya di Chana untuk tujuan dakwah. Dengan kunjungan Tuanku Raja Muda Perlis pada hari ini dapat kami orang Cenok seluruhnya dan juga khusus bagi kami Madrasah Al-Farahiyah Islamiyah dapat terima duyuful kiram dari Perlis
dan dapat kita menghubungkan lagi erat lagi silaturahim di antara kita dan di antara sama lain. Program kayuhan dengan membawa jalur gemilang pada tanggal 31 Ogos setiap tahun merupakan edisi keempat dilaksanakan di selatan Thailand selepas Satun 2015, Songkla 2016 dan Pak Bara tahun lepas. Dunia yang mencabar ketika ini memerlukan masyarakat terus mengamalkan gaya hidup sihat dan bagi mengekalkan momentum itu juga pelbagai penganjuran aktiviti santai telah mendapat penyertaan menggalakkan lebih-lebih lagi ketika cuti panjang. Laporan itu sebahagian perkembangan lintas langsung dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Nur Hazwani Zakaria langsung dari RTM Kota Baru. Teruskan Hazwani. Ya Lela, seperti mana laporan yang disediakan Majidah Ismail memaklumkan sekumpulan anak muda telah mencayakan ekspedisi Kayak Merdeka 62. Ternyata semangat patriotik dalam kalangan mereka kekal utuh. Berkesempatan menyertai ekspedisi kayuhan sejauh 16 km ini ternyata menguji stamina dan daya tahan diri sendiri. Bagaimanapun, melihat kesungguhan kumpulan ini, kayuhan bermula di Jambatan Pulau Melaka, Pantai Senok, Jambatan Pulau Melaka. Ternyata kesungguhan mereka ini juga keupayaan sebagai generasi muda yang aktif dan sihat sebagai pemimpin masa depan negara. Dia happy mula-mula sebab first time kan. Bila tengah-tengah tu, tahulah. Penat sikit. Ni pun banyak kali pergi pun penat. Saya first time lagi. Floating market ni yang saya tahu dekat Malaysia ni, kat Kelantan lah yang ada. So sebagai orang Kedah ni, saya main tengok tempat ni lah macam mana. Kita rasa bangga lah sebagai anak Malaysia dengan merdeka yang ke-62 tahun ni. Kita dapat berkayak lah. 62 tahun kayak 62 orang. Lebih menarik, ekspedisi kali ini turut disertai Juruhebah Radio Malaysia Kelantan FM yang disifatkan sebagai medium untuk terus mempromosikan Kelantan FM kepada pendengar. Dan apa yang saya dapat kongsikan juga, rata-ratanya golongan belia ni dapat bersama-sama sukan. Bukan sukan di darat saja tapi dapat sukan di air. Maknanya boleh turun dua-dua lah, di air dan juga di darat, dan juga boleh menjaga kesihatan. Itu utamanya. Ini kali pertama untuk Wani sendiri merasai kayak bersama dengan rakan-rakan yang mungkin kita tak kenal, pelbagai negeri yang sama-sama kita dapat eratkan silaturahim. Ada yang masa kita kayuh, ada yang kecek Kedah, ada hot kecek Penang, macam-macam. Okay, pasar tani di Pengkalan Datu ini atau lebih dikenali sebagai floating market yang terkenal di merupakan persinggahan para peserta kayak yang terdiri daripada 62 peserta dari pelbagai peringkat umur dan juga latar belakang, di mana di sini mereka peserta bukan sahaja dari Kelantan, malah dari luar Kelantan dapat menikmati keindahan dan juga keunikan pasar terapung ini. Selain kepelbagaian makanan tradisional yang unik, negeri ini juga turut memiliki kelebihan lain termasuk pesisiran pantai, juga laluan kuala sungai yang menarik membolehkan aktiviti rekreasi air lasak seperti kayak mendapat tempat. Dan kini Pulau Melaka dan Pulau Gajah antara menjadi tumpuan penggemar sukan lasak. Pengerusi Kelab Rekreasi Sahabat Santai Malaysia, Muhammad Zuhairi Mahmud melihat penyertaan mereka yang terlibat dengan aktiviti kayak terutamanya bukan hanya kerana sukan ini sahaja, tetapi medium terbaik menyusuri persisiran pantai atau tebing sungai yang sukar dilalui menggunakan jalan darat. Kita mendapat sambutan yang di luar jangka air. Walaupun kita buat program ni agak ad hoc dah, lebih kurang sebulan kita rancang. Kita menyasarkan 62 peserta sempena 62 tahun kemerdekaan. Jadi hari ini kita ada 70 peserta, dan kalau ikutkan, kalau kita buka memang lebih daripada 100 peserta lah. Program berakhir di Pantai Senok atau Pantai Nami Malaysia ini merupakan antara lokasi tumpuan pengunjung untuk merakam kenangan masing-masing. Di Taman Perbandaran Tengku Anis Kota Baru pula, 500 peserta menyertai sambutan Hari Kemerdekaan Kelantan 2019. Program Anjuran Persatuan Fit Malaysia Kota Baru PFMKB itu mendapat kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kelantan JKKN, juga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kelantan LPPKN.
Merupakan penganjuran terbesar sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini membuktikan kesedaran tinggi dalam kalangan masyarakat untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat. Di samping itu juga kita nak menyatupadukan dari segi ukhuwah supaya perpaduan dan juga silaturahim itu wujud di kalangan pencinta kecergasan dan juga masyarakat di Kota Baru ini. Dalam masa sama, persatuan ini turut mengalu-alukan penyertaan sesiapa sahaja untuk bersama-sama menjayakan program yang dijalankan. Program kali ini juga telah mendapat penyertaan golongan orang kurang upaya OKU, Sindrom Down Central Lions Club of Kota Baru. Dia orang amat berminat lah, terutama dengan muzik ni. Memang mereka sangat minat dengan muzik dan suka meniru gaya. Terutama gaya yang hebat-hebat ya, macam presenter yang hebat-hebat. Memang dia suka tiru walaupun dia orang kemampuannya rendah. Fun Run, Aeroton, pameran kesihatan dan cabutan bertuah antara pengisian lain sepanjang program berlangsung. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Bangkembang. Kembali ke studio di Wisma Berita Angkasa Puri bersama Lela untuk laporan lain N5. Salam Ma'al Hijrah. Baik, langsung dari Kelantan. Terima kasih Hazwani. Dan seperti biasa kita ke negeri di bawah Bayu untuk perkembangan semasa dari Sabah dan di RTM Kota Kinabalu. Jadi telah bersedia nampaknya Dia Sahlan di sana. Silakan Dia. Baik, terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat diminta untuk terus mengekalkan semangat perpaduan demi melestarikan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin menyatakan demikian dalam perutusannya sempena sambutan Mahal Hijrah 1441 Hijrah di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Tun Dr. Haji Johar juga mengingatkan rakyat supaya jangan mudah terpengaruh dan mempercayai hasutan bertujuan memecah belahkan perpaduan serta keharmonian masyarakat berbilang kaum, khususnya di negeri ini. Katanya semua pihak perlu bijak menepis setiap isu atau berita disensasikan dan bukannya merumitkan lagi keadaan sehingga memberi masalah pada masa depan, dan dalam masa sama perlu menghargai serta memelihara semangat muhibah sedia terjalin dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal dalam ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata, Malaysia tidak pernah mengundang semangat fanatik kaum atau ideologi ekstrim yang boleh mengganggu gugat keharmonian hidup bermasyarakat dan kestabilan sosiopolitik negara. Dalam majlis ini, Haji Muhammad Ian Atim, 89 tahun dari Kampung Likas, diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah 1441 Hijrah peringkat negeri Sabah. Sementara itu, anugerah Sayyidatina Khadijah diberi kepada Datin Zaliha Abdullah, manakala anugerah Khalid Al-Walid diberikan kepada Ahmad Farid Saiduri. Sambutan Bulan Kebangsaan 2019 diraihkan dengan rasa kesyukuran, keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Lebih bermakna kali ini disambut serentak dengan kedatangan Tahun Baharu 1441 Hijrah. Bagi Persatuan IKS Nita Sabah yang aktif melaksanakan program keusahawanan, dua peristiwa bersejarah ini memberi peluang kepada badan bukan kerajaan itu untuk melaksana aktiviti keagamaan. Presidennya Datuk Haja Khatijah Datuk Bajtial berkata, sebagai sebuah badan NGO, IKS Nita akan terus melibatkan diri dalam pelbagai bidang agar lebih maju pada masa hadapan. IKS Nita dan wanita-wanita yang berkumpul hari ini di Masjid Daerah Putatan, kami membuat kelainan sebab kami percaya setiap warga merdeka memerlukan doa, iaitu balik kepada Allah, meminta rezeki, meminta keamanan Malaysia baru, Malaysia aman selamanya. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program Qiyamulail Perdana anjuran IKS Nita di Masjid Daerah Putatan. Majlis dirasmikan pengerusi Majlis Perkumpulan Wanita Sabah, Datuk Noni Muhammad Said. Sementara itu, Datuk Noni berkata inisiatif IKS Nita ini berupaya membuka minda usahawan wanita di negeri ini untuk terus memajukan diri ke peringkat global. Membuka minda wanita-wanita untuk menjadi usahawan dan mereka pergi juga keluar negara. Itu
itu adalah satu usaha yang begitu dikagumi ya, kerana kita kalau nak lebih maju, market kata orang pasaran hendaklah dibuka hinggalah di luar negara. Jadi itu satu usaha yang paling murni. Program Kiamulal Perdana IKS Nita ini disertai hampir 200 ahli IKS Nita dari seluruh Sabah. Sementara itu dalam majlis perasingan, kedatangan Ma'al Hijrah turut diimarahkan dengan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun serta bacaan Yasin di Masjid At-Taqwa KKMM Kota Kinabalu. Bacaan doa dipimpin Ustaz Ahmad Azman, sementara bacaan surah Yasin dipimpin Ustaz Muhammad Hairul Jamdani sejurus selesai solat maghrib. Menyambut kelahiran cahaya mata sempena hari istimewa dan bersejarah, pastinya lebih menggembirakan ibu dan bapa. Di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Kota Kinabalu menyaksikan seramai 21 bayi dilahirkan sempena sambutan Mahal Hijrah. Pengarah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas Kota Kinabalu, Dr. Tan Bee Hui memberitahu bayi pertama dilahirkan adalah bayi perempuan seberat 3.07 kg pada pukul 6.30 petang semalam. Manakala bayi kedua juga bayi perempuan dilahirkan pada pukul 6.44 petang dengan berat 3.2 kg dan bayi ketiga adalah bayi lelaki seberat 2.11 kg dilahirkan pada pukul 8.55 malam. Dayangku Siti Asma Pangeran Tanga, 36 tahun berkata, beliau sepatutnya melahirkan bayi keempatnya pada 4 September. Namun tekanan darah tinggi yang dialami memaksa beliau untuk melahirkan bayinya lebih awal. Kamis tu review di KKI Piopar. Tapi sebab BP tinggi, jadi kena refer ke sinilah, Hospital Likas. Lepas tu petang tu kena induce. Tapi nak menjadi indusnya, mungkin memang tunggu 31 Ogos dan 1 Muharram lah. Masalah tekanan darah tinggi yang dihadapi turut menyebabkan Asnira Ahmad 23 tahun melahirkan bayi pertamanya awal 15 hari daripada tarikh jangkaan ditetapkan. Tidak expect pun dia boleh lahir hari ini. Yang saya expect kemarin dia lahir. Tapi labor room masih full lagi kan. Alhamdulillah tadi subuh dia selamatlah. Suaminya Muhammad Ibrahim Samlan amat teruja dengan kelahiran bayi lelaki mereka yang diberi nama Muhammad Daim Daniel. Memang rasa teruja juga lah sebab anak pertama kan, lagipun tahun yang baru Islam, siapa nak jangka. Memang target, syukur alhamdulillah. Semoga bayi yang dilahirkan ini akan menambah seri rumah tangga setiap pasangan berkenaan. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Sebelum berpisah, saya mewakili kru berita RTM Sabah mengucapkan salam Mahal Hijrah, negara rahmah, ummah sejahtera. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Baik, terima kasih Dia Sahlan. Baiklah, seperti biasa kita ke RTM Kuching bersama Fazril Hisham Effendi untuk laporan langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Fazril. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepesatan ekonomi dan pembangunan global menuntut perubahan atau penghijrahan dalam diri umat Islam sama ada dari segi fizikal dan mental. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, konsep hijrah penting terutama sekali dalam melakukan transformasi dan adaptasi teknologi ke arah kehidupan yang lebih baik. Johari Hijrah. Datuk Patinggi Abang Johari bagaimanapun berkata transformasi yang dilakukan itu hendaklah berlandaskan syarak dan hukum hakam Islam. Beliau menyatakan demikian dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri di Seri Aman. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Datuk Amal Awan Tengah Ali Hassan. Majlis sambutan ini turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Datuk Patinggi Abang Johari berkata dalam usaha untuk berubah, umat Islam juga perlu memperkukuh persaudaraan sesama ummah dan mengelak sengketa yang boleh memecah belahkan masyarakat. Beliau berharap masyarakat Islam di Sarawak tidak mudah terpengaruh dengan fahaman luar yang terlalu ekstrim yang boleh membawa kepada kemusnahan. Sementara itu, Tun Pen Sri Haji Abdul Taib menyampaikan anugerah Ma'al Hijrah kepada 11 penerima. Antara penerima tersebut, Rektor UiTM Sarawak Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali yang menerima anugerah Ma'al Hijrah Kepimpinan Organisasi, Pensyarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak Philip Chayong, anugerah Ma'al Hijrah Bukan Islam Contoh dan Sekolah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan Kuching yang menerima anugerah Ma'al Hijrah Sekolah Rendah Agama Cemerlang.
InsyaAllah dengan adanya penganugerahan ini, saya percaya ramai lagi rakan-rakan di kampus itu boleh membantu saya untuk menjadi saya dan juga untuk memastikan matlamat yang dikendaki oleh pihak pengurusan tertinggi dan juga kementerian tercapai. Apa yang kita dapat ini sebenarnya satu inspirasi kepada kita untuk yang pertama untuk diri kita sendiri, untuk mengubah diri kita supaya kita lebih lagi kuat lagi bekerja dan supaya kita akan menjadi seorang yang boleh dipercayai dalam organisasi kita. Sekolah itu memang sentiasa menjadi tumpuan. Memang kita di sana, kalau kita pergi ke sana, kita menjadi tumpuan di mana murid-muridnya dan ibu bapa tertumpu pada keputusan di sekolah itu. Jadi setiap tahun sekolah kita terpaksa meningkat. Jadi kita telah banyak merancang program-program untuk peningkatan itulah. Turut disampaikan anugerah pencapaian penyelidikan dan pembangunan kategori keluarga Cemerlang, anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid terbaik, anugerah pelajar STPM Cemerlang dan pelajar SPM Cemerlang. Sementara itu, di daerah Limbang, lebih 200 umat Islam berhimpun di Masjid Baitul Iman petang semalam bagi meraihkan sambutan Ma'al Hijrah 1441 Hijrah dengan bertemakan Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Pelbagai aktiviti keagamaan diadakan, antaranya bacaan Yasin, tahlil serta bacaan doa akhir tahun 1440 Hijrah dan bacaan doa awal tahun 1441 Hijrah yang diketuai Imam 1 Masjid Baitul Iman Limbang, Muhammad Ismail Ramli. Majlis ini turut diimarahkan lagi dengan ceramah Ma'al Hijrah dan penyampaian anugerah kepada masjid dan surau di daerah Limbang. Bagi masjid terbaik, ia dianugerahkan kepada Masjid Al-Mutadin, Kampung Palawan, Limbang, manakala surau terbaik dianugerahkan kepada Surau Darul Hidayah, Kampung Patiambun, Limbang. Manakala bagi surau primis dianugerahkan kepada Surau Nur Al-Hidayah, SMK Agama Limbang. Mengamalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan dan pengambilan diet seimbang mampu meningkatkan kesihatan tubuh badan dan mencegah sebarang penyakit seperti penyakit buah pinggang. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee berkata, ini kerana kebanyakan penyakit buah pinggang disebabkan penyakit tidak berjangkit NCD seperti diabetes dan obesiti. Kelvin berkata diabetes sahaja menyumbang 65% kepada penyakit buah pinggang kronik dan Malaysia mempunyai jumlah pengidap penyakit kencing manis atau diabetes yang tertinggi di Asia. Statistik juga menunjukkan 9 daripada 100 orang di Sarawak mengidap penyakit buah pinggang kronik dan jumlah itu dijangka meningkat pada tahun 2040 berikutan pertambahan kepada pesakit NCD. Memandangkan jumlah pesakit buah pinggang meningkat, dialisis merupakan rawatan yang perlu dijalani oleh pesakit dan ia memberi beban terutama kepada golongan kurang berkemampuan. Kelvin menyatakan demikian dalam majlis perasmian jualan amal Yayasan Buah Pinggang CHK Moral Uplifting Society Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau menyuruh anggota masyarakat untuk mendaftar sebagai penderma organ kerana bilangan pesakit yang memerlukan pemindahan organ semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga kini dianggarkan lebih 126,000 bilangan pendaftar pengikrar organ telah direkodkan di Pusat Sumber Transplant Nasional. Bilangan tersebut amat rendah untuk bilangan penduduk negara yang dianggarkan seramai 27 juta orang. Dalam majlis ini, Kelvin turut mengumumkan pemberian sebuah mesin dialisis yang dianggarkan berjumlah RM40,000 kepada yayasan tersebut. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Selamat menyambut Ma'al Hijrah dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Fazrul, terima kasih. Pulau Pinang tidak terkecuali menyumbang laporan lintas langsung negeri-negeri dan untuk perkembangan penuh terus saja kita bersama Syarmila Rastam. Silakan Syarmila. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selari dengan peredaran zaman, Mutiara FM terus mengambil inisiatif dengan penyusunan pelbagai program meliputi segenap lapisan pendengar. Justeru bagi mendekati pendengar muda, program Ekspresi Kemerdekaan 2.0 dianjurkan. Bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Bubuk SMKMB Bukit Mertajam, program mendapat penyertaan kumpulan sasar menerusi pelbagai pengisian yang telah diatur. Lebih menarik, sekolah ini turut menyediakan kawasan pemeliharaan udang kara dan burung puyuh.
Keunikan dan aktiviti yang sangat aktif lah dalam bidang sukan, dalam bidang kurikulum dan pihak sekolah juga kata memberikan satu feedback yang baik untuk kita lah untuk menerima kedatangan kita ke SMA Macam Bubuk ni. Bagi Pengetua SMKMB Nur Marwin Idris menyambut baik usaha Mutiara FM dan secara tidak langsung turut memberi pendedahan kepada mereka mengenai bidang penyiaran. Pada masa sama, turut mencadangkan penambahbaikan untuk program akan datang. Untuk yang akan datang ni, kalau kita dapat luaskan lagi skop kita kata program ini dengan melibatkan kelompok-kelompok sekolah-sekolah yang berdekatan untuk join bersama-sama. Jadi dia akan lagi lebih menarik. Penganjuran program pada Hari Kebangsaan seperti ini platform dalam meningkatkan lagi semangat cintakan negara daripada pelajar. Penganjuran program Minggu Sains Negara terus memberi penekanan dan kesedaran dalam subjek sains, matematik dan kejuruteraan. Program diyakini berupaya menjadi pemangkin kepada para pelajar untuk terus mendalami subjek-subjek berkenaan. Saya rasa bangga pada hari ini kerana dapat melibatkan ramai penyertaan dalam usaha Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menarik minat lebih ramai para pelajar terhadap sains, matematik dan kejuruteraan. Majlis penutupan program disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Rahman Abbas mengikut statistik Kementerian Pendidikan, penguasaan dalam bidang berkenaan hanya mencatatkan 40% sahaja ketika ini berbanding sasaran awal 60%. Minggu Sains Negara merupakan program anjuran bersama Malaysian Technology Development Corporation MTDC. Dan untuk fasa kedua, penganjuran melibatkan 10 negeri masing-masing Melaka, Johor, Perak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Kedah dan Selangor. Mengakui sambutan positif dalam sukan wushu ketika ini, kerajaan negeri bersedia menganjurkan kejohanan wushu tradisional Pulau Pinang. Menerusi 5 acara yang bakal dipertandingkan pada 21 dan 22 September ini, diyakini lebih ramai bakat dalam sukan berkenaan dapat dicungkil. Esko Belia dan Sukan Negeri Sun Lip Chi berkata, sukan yang kini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat tanpa mengira bangsa dan kaum di negeri ini antara lain baik untuk kesihatan. Sukan wushu bukan sahaja untuk komuniti Cina. Semakin banyak komuniti Melayu dan juga komuniti India juga melibatkan diri mereka dalam sukan wushu. Contohnya terdapat 2 orang atlet sukan wushu wakil negeri Pulau Pinang adalah daripada komuniti Melayu. 6 kategori bakal dipertandingkan melibatkan penyertaan peringkat umur dengan yuran penyertaan hanya RM10. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kami, kru penerbitan RTM Pulau Pinang, mengucapkan salam al-hijrah kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam Syamila, terima kasih. Baiklah, untuk laporan cuaca semasa kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim di sana. Silakan Farha. Baik, Assalamualaikum, selamat petang dan salam hormat kepada semua penonton. Masih lagi bersama saya Farha Halim dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Dan kita terus lihat kepada paparan carta angin semasa yang mana rantau negara kita kini menerima tiupan dari arah tenggara dengan kelajuan yang agak sederhana iaitu sekitar 20 ke 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran terperingkat kategori kedua dan pertama bagi kawasan yang berlorek yang mana dijangkakan akan reda menjelang 5 September 2019. Keadaan angin kencang laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah menangkap ikan, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut kerana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter hingga 4.5 meter. Alhamdulillah, keadaan cuaca adalah cerah bagi kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Namun demikian, ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Kedah dan juga Perak dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Begitu juga di sekitar negeri Johor dan juga di negeri Pahang
Ribut peti yang sedang berlaku ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti juga. Seterusnya bagi negeri Sabah dan Sarawak, untuk keadaan cuaca di negeri Sabah, ribut peti yang sedang berlaku di bahagian Kudat, Pedalaman dan juga Tawau diramalkan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ini di bahagian barat negeri Sarawak dijangkakan akan terus ke bahagian Kuching dan juga diramalkan akan berterusan sehingga ke malam nanti juga. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum, kita kembali ke Angkasa Puri. Besok kembali. Tiada keperluan untuk melakukan pembenihan awan bagi membantu operasi pemadaman kebakaran hutan di Jalan Tanjung Kupang, Kampung Pekajang Gelang Patah, Johor setakat ini. Demikian kata Menteri Besar Datuk Dr. Sahrudin Jamal. Sehingga hari ini, menurutnya, kebakaran hutan seluas 16 hektar itu telah 95% dipadamkan. Masyarakat kena faham bahawa kawasan itu adalah kawasan tanah gambut. Kawasan tanah gambut ni dia memang susah hendak dipadamkan pasal bara dia biasanya terletak di bawah. So masyarakat semua kena faham, masyarakat semua kena peka, elakkan membuat pembakaran terbuka. Okey. Beliau diminta mengulas mengenai situasi terkini kebakaran hutan berkenaan. Minggu lepas, kerajaan negeri bercadang melakukan pembenihan awan sekiranya kebakaran hutan berkenaan sejak 21 Ogos lalu tidak dapat dikawal berikutan cuaca kering dan berangin. Penyunting berita TV Mandarin RTM Chin Kian Hua antara dua mangsa yang maut dihempap sebatang pokok ketika berkemah di air terjun Latahema di Bentong Pahang malam tadi. Seorang lagi mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Winnie Tan Gek Kin berusia dalam lingkungan 50-an. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Unis, insiden kira-kira pukul 10 malam itu berlaku ketika mangsa sedang berkemah di kawasan air terjun berkenaan bersama 25 individu lain. Sebatang pokok dengan anggaran ketinggian kira-kira 30 meter telah tumbang dan menghempap mangsa yang mendirikan kemah. Ekoran itu, kedua-dua mangsa meninggal dunia di lokasi. Turut cedera isteri mendiang Chin iaitu Leong Yau Lai serta seorang lagi mangsa Tan Wai Hong. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Bentong untuk bedah siasat, manakala mangsa yang cedera turut dirawat di hospital sama. Di Kuantan, dua penuntut lelaki Kolej Matrikulasi Pahang lemas selepas mandi di tingkat 1 air terjun berkelah. Kejadian 10 pagi itu menyaksikan mangsa yang masih belum dikenal pasti identiti ke lokasi berkenaan bersama beberapa rakan. Kedua-dua mangsa dikatakan hilang selepas mandi di kawasan itu sebelum rakan mangsa menghubungi pihak berkuasa. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Anwar Hassan berkata sejurus menerima panggilan pada 10.13 pagi. Seramai 15 anggota dari Taman TAS telah digerakkan ke lokasi. Kedua-dua mangsa berkenaan telah ditemukan unit pasukan penyelamat di air PPDA yang turut serta dalam operasi pada 12.36 tengah hari tadi. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA bagi tindakan lanjut. Seorang warga Indonesia dikuatiri hilang selepas bot yang dinaiki bersama dua lagi mangsa karam di kawasan ladang Grand Seal, Sungai Iran, Miri pagi tadi.
Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Po Kiong berkata, berdasarkan laporan terdapat 3 mangsa dalam bot berkenaan yang membawa buah sawit itu karam. Mengesahkan demikian dalam satu kenyataan, 2 mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan pemancing yang berada di tepi sungai berkenaan, manakala seorang lagi mangsa hilang. Jelas beliau, kesemua mangsa merupakan warga Indonesia dan maklumat kronologi diambil daripada salah seorang mangsa. Mangsa yang hilang dikenali sebagai Jati Margi Timur 39 tahun, manakala 2 yang terselamat dikenali sebagai Martino Suliadi Didah 30 tahun dan Amdokus 47 tahun. Sepasukan anggota bersama jentera, kenderaan pacuan 4 roda dan bot dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Miri Central dan unit Scuba Lopeng telah digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat SAR selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.11 pagi. Tarian tradisional lazimnya menjadi penghubung kepada kefahaman antara budaya. Mempraktikkannya bukan sekadar menggerakkan anggota mengikut lagu, malah ia lebih daripada itu. Perlu memahami setiap gerak tari yang pastinya berhubungan dengan susur budaya. Bagi pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina Han Chiang Pulau Pinang, menguasai tarian tradisional Melayu dijadikan aktiviti serius sehingga mampu mencipta nama. Wartawan Hamizah Mansur menemui bakat cilik itu bersama tulang belakang yang mendorong kejayaan mereka. Jangan disangka tidak berisi, si kecil cilik lihat beraksi. Sekolah jenis kebangsaan Cina Han Chiang telah memenangi johan pertandingan tarian peringkat negeri Pulau Pinang pada 20 Julai 2019. Mari kita selongkari rahsia kejayaan mereka. Dilahirkan berketurunan Cina bukan menjadi penghalang kepada pelajar ini untuk menguasai gerakan tarian tradisional Melayu yang lemah gemalai dan tidak canggung ketika beraksi di pentas. Seni tarian Melayu memerlukan 3 komponen utama, iaitu gerak-geri, ruang atau paras dan masa atau waktu selama tarian itu bergerak dan dipersembahkan. Kesemua itu mampu dikuasai mereka hanya dalam masa 3 bulan. Kumpulan kami telah berjaya memenangi 3 kategori dalam pertandingan ini, iaitu busana terbaik, tata rias terbaik dan pingat emas. Saya berasa amat gembira dan bersyukur atas keputusan ini. Hendak seri budaya, kesungguhan pelajar-pelajar ini terselah dengan pengorbanan mereka yang konsisten menghadiri sesi latihan. Ibu bapa juga menjadi tonggak kejayaan pelajar-pelajar ini dengan mengorbankan masa demi melihat sebuah kejayaan. Usaha kunci kejayaan. Murid-murid itu mereka sangat berusaha. Mereka berlatih setiap minggu 2 kali. Waktu latihannya lah 2 jam 1 sesi. Mereka iaitu dari pukul 6 petang sampai 8 malam. Menjelang hari pertandingan mereka berlatih setiap hari. Mereka sudi berkorban masa sebab mereka murid sesi pagi, dan tetapi ibu bapa sudi hantar mereka datang ke sekolah untuk berlatih dari petang sampai malam. Pelatih tarian Syaharuddin Osman yang membimbing anak-anak kecil ini berkata, mendidik mereka menguasai tarian Melayu agak mencabar, namun dengan usaha segalanya boleh. Bagi saya, mereka ini belum ada lagi basic dalam tradisional dan saya mencuba untuk melatih mereka dalam tempoh 3 bulan membentuk lenggok tari tradisional itu. Beliau yang juga artis budaya di Majlis Kebudayaan Geri Pulau Pinang berkata, 2 tarian yang dipersembahkan pada hari pertandingan mengambil masa 5 minit 36 saat bertemakan Gadis Anak Tanjung. Ia dimulakan dengan tarian Zapin 7 Purnama dan diikuti dengan tarian joget.
Seni tak kira bangsa, tetapi minat akan menyebabkan seseorang mencintainya selama-lamanya. Dalam belajar tarian Melayu, kami belajar saling menghormati antara satu sama lain. Usaha dan kejayaan pelajar-pelajar ini harus dipuji memandangkan semangat gigih pasukan dalam mengangkat martabat tarian warisan yang merupakan salah satu daripada tarian yang telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Dunia tari yang didokong oleh semua bangsa ini mampu menjadi penggerak kefahaman antara budaya. Laporan Hamizah Mansur, RTM. Baiklah saudara, N5 berakhir di sini. Untuk perkembangan semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran RTM juga boleh diikuti di saluran My Freeview 123. Saya Norlela Muhammad Nur, salam Ma'al Hijrah dan sayangi Malaysiaku. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah